Hai, selamat datang ke channel Cikgu. Selepas menonton dan belajar, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Cikgu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan belajar bab 5 iaitu ungkapan algebra, di mana pada video kali ini kita hanya fokuskan kepada subtopik 5.1 iaitu pemboleh ubah dan ungkapan algebra. Okay, dalam video ini kita akan fokus kepada 3 perkara, iaitu yang pertama kita akan belajar mengenal huruf untuk mewakili pemboleh ubah dalam satu ungkapan algebra. Kemudian kita akan belajar tentang cara untuk menerbitkan ungkapan algebra daripada suatu situasi. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang cara untuk menentukan nilai ungkapan algebra. Okey, jadi kita pergi kepada yang pertama dahulu, iaitu apakah itu pemboleh ubah yang kita akan gunakan dalam satu ungkapan algebra. Okey, diberi situasi yang cikgu ambil daripada buku teks ini, ada 3 orang dekat sini. Yang pertama, kalau kita lihat dekat sini, dia kata, setiap bulan saya menderma sebanyak RM50 kepada Yayasan Kebajikan Negara iaitu YKN. Jadi pakcik yang pakai baju warna biru ni, kita tahu dia akan setiap bulan dia akan derma RM50. Okey. Okey, pakcik yang pakai baju purple ni pula kata, setiap bulan saya menderma sejumlah wang yang sama kepada YKN. Maksudnya setiap bulan tu dia akan derma sejumlah wang yang sama. Contohnya kalau RM10, RM10 lah setiap bulan. Kalau RM100, RM100 lah setiap bulan. Jadi, dekat sini dia tak bagi tahu pun jumlahnya berapa. Okey? Kemudian, anti yang pakai baju hijau ni pula kata, wang derma saya kepada YKN pada setiap bulan bergantung kepada keuntungan yang diperoleh di kedai. Jadi, memang dia akan derma tapi kita tak tahu nilainya berapa. Okey, jadi dalam satu ungkapan algebra yang kita tahu nilai ini, kita panggil dia sebagai pemboleh ubah. Okey, so kalau kita baca dekat sini, berdasarkan situasi di atas, kita dapat mengetahui jumlah yang diderma oleh Encik Lim, iaitu yang pakai baju biru tadi. Iaitu dia derma RM50 pada setiap bulan. Okey, walau bagaimanapun, kita tidak mengetahui jumlah wang yang diderma oleh Encik Azlan dan Puan Kavita. Okey, ni Encik Azlan, ni Puan Kavita. Okey, yang ni kita tidak mengetahui jumlah. Jumlah wang yang derma Encik Azlan dan Puan Kavita merupakan kuantiti yang tidak kita diketahui nilainya. Kuantiti itu dikenali sebagai pemboleh ubah. Jadi pemboleh ubah ni biasanya kita akan wakilkan dia dengan huruf. Okey, abjad lah huruf biasanya kita akan guna X, Y, M, N dan sebagainya lah, bergantung. Okey, jadi huruf-huruf inilah kita panggil dia sebagai pemboleh ubah. Okey, jadi contohnya Encik Azlan ni kita tak tahu jumlah dia berapa. Contohnya kita nak wakilkan dia kepada X. Jadi kita tahu RM X ringgit. Kita tak tahu. Yang ni pula Puan Kavita pula RMY. Jadi kita menggunakan huruf-huruf ini untuk mewakili sesuatu nilai yang kita tidak ketahui. Okey, so itu adalah pemboleh ubah. Okey, sekarang kita tengok yang kedua, kita akan belajar cara untuk menerbitkan ungkapan algebra daripada satu situasi. Okey, so ini ada beberapa situasi yang murid kena faham. Okey, situasi yang pertama, suatu beg mengandungi X blok kayu. Jadi beg yang berwarna biru ni, dalam ni ada banyak blok kayu. Okey, kita tak tahu ada 1 ke, 2 ke, 3 ke. Jadi dalam ni kita tak tahu ada berapa blok kayu yang ada dalam dalam beg ini. Jadi kita wakilkan dia sebagai, dia kata X blok kayu. Jadi X ni kita tak tahu nilai dia berapa. Sebab tu kita buat ungkapan dia. Okey, so kalau kini kita belajar adalah untuk menerbitkan ungkapan algebra. Jadi kita akan gunakan huruf X. Contohnya lah, ikut soalan lah. So soalan ni guna X. So X ini adalah menunjukkan bahawa dalam beg biru itu ada sejumlah
blok kayu yang kita tak tahu nilainya berapa, kita wakilkan dia sebagai huruf X. Okey, itu contoh. Okey, kita tengok yang kedua. 3 blok kayu dimasukkan ke dalam beg itu. Okey, asalnya beg ini dah ada sejumlah X. Okey, yang kita tak tahu nilai. Kemudian dia tambah lagi 3. Tengok dia tambah lagi 3. So 3 blok kayu dimasukkan ke dalam beg itu. Jadi X tambah 3. Sebab tu dekat sini dia tulis X tambah 3. Sebab asalnya dah ada X. Lepas tu kita tambah lagi 3. So kita tak tahu nilai dia berapa. Okey. So, contohnya kalau X tu 10 tambah lagi 3 dia akan jadi 13. Tu contohlah. Okey. Kemudian yang seterusnya, situasi seterusnya, 4 blok kayu dikeluarkan daripada beg itu. Jadi bila keluar, dia kena tolak lah. So, kalau tadi tambah 3, yang ni dia tolak 4. Jadi sebab itulah dia beri ungkapannya adalah X tolak 4. Asalnya ada X, lepas tu kita buang 4. So, jadi X tolak 4. Okey. Seterusnya, bilangan blok kayu di dalam beg itu dibahagi sama rata kepada 2 orang murid. Jadi, dalam beg ni ada X, jumlah dia X. Kemudian kita nak bahagi kepada 2 murid. Okey, jadi sebab itulah dia tulis dekat sini X bahagi 2. Okey, contohnya dalam beg tu ada 10. So, kita bahagi dengan 2 dapat 5. Itu contohlah. Tapi 10 ni kita tak tahu nilai dia. Sebab tu kita tulis X. Kita wakilkan dengan X. Okey, jadi itu adalah contoh beberapa situasi. Kita pergi tengok situasi yang seterusnya. Okey, 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu. Jadi, kita fahamkan soalan dulu. Ini adalah satu beg, ada X, jumlah dia. Dan ada satu lagi beg, jumlah dia pun X. Jadi, sekarang ada 2 beg yang mengandungi jumlah yang sama. Iaitu sebab itu kita darabkan 2 dengan X. So, bila 2 darab dengan X, dia akan jadi 2X lah. Okey, contohlah. Contoh dalam satu beg tu ada 5. Satu beg lagi ada 5. So, kita nak tahu berapa jumlah dia, kita darabkan. 2 darab 5. So, dapat 10. Sekarang ni, disebabkan nilainya kita tak tahu. Yang ini kita tak tahu jumlah dia berapa. Sebab tu, 5 tu kita gantikan dengan X. Okey. Kemudian, situasi seterusnya. 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu. Manakala satu beg lain mengandungi Y blok kayu. Dan ditambah dengan 2 blok kayu. Okey. So, situasinya ada 2 beg yang mengandungi X blok kayu. Okey. Dan satu lagi tu Y. Apa beza X dengan Y ni? Kenapa diguna 2 sedangkan semuanya ada blok kayu? Okey. Kenapa diguna X, diguna Y? Kenapa diguna huruf yang berbeza? Bila dia menggunakan huruf yang berbeza, menunjukkan jumlah yang ada dalam beg X dengan Y adalah tidak sama. Okey, contohnya X ada 10. Kat sini ada 5. So, kita tak boleh guna yang warna hijau ni sebagai X. Sebab dia dah berbeza bilangannya. Okey. Dan kemudian dia kata ditambah dengan 2 blok kayu. Okey. So, macam mana kita nak terbitkan ungkapan dia? Okey. So, disebabkan ada 2 beg yang berwarna biru. Sebab tu kita tulis 2X dekat sini. Okey. Dan kita tambah dengan Y. Okey. Ada satu beg Y. So, Y sajalah. Kemudian tambah lagi 2 blok kayu. Okey. So, sekarang dapatlah jumlahnya. Okey. Kemudian, 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu. Dengan jisim, setiap blok kayu ialah P gram. Okey. So, ada 2 beg. Ada X dan X. Kita tak tahu jumlahnya berapa. Tetapi, dalam setiap blok kayu ini, dia punya jisimnya adalah P. P pun kita tak tahu berapa gram. Jadi, kita nak tahu berapa jumlah jisim yang ada kedua-dua beg ini. Dia buat macam ni. So, nak terbitkan dia 2 darab X. Okay, kenapa 2 darab X? Sebab ada 2 buah beg. Dan dalam setiap beg tu ada X bilangan. Kita tak tahulah bilangan tu berapa. Okey, so kita dah darabkan. So, kita dah dapat total. Tetapi kita nak tahu jisim. Jadi, setiap jisim satu blok kayu itu ada P jisim. P pun kita tak tahu nilainya berapa. Jadi, sebab tu dia darab dengan P. So, bila 2 darab X darab P, kita akan dapat 2XP. Okey, okey. So, 2XP ni bila kita tulis
dia tak ada apa-apa operasi kat tengah ni, menunjukkan dia darab lah. So, ni darab, ni darab. Okay. 2 darab X darab P. Okay, let's say lah contoh, satu beg tu ada 10, satu beg lagi ada 10. Okay, so ada 20 bongkah. Jumlah dia 20 bongkah. Sebab tu dia darab 2 darab 10. Okay, so ada 20 blok kayu dan setiap blok kayu tu P jisim. Contohnya setiap blok kayu tu 2 gram contohnya 2 gram. So kita darab lah dapat 40 gram. Okey, ni contoh lah. Okey, tetapi sekarang kita tak tahu berapa jisim dia, berapa jumlah blok kayu. Sebab itu kita menggunakan huruf yang kita belajar tadi sebagai pemboleh ubah. Jadi bila kita dah buat ikut situasi ini, maka sebenarnya kita telah menghasilkan ungkapan algebra. Okey, so kalau kita tengok ayat dekat sini, jumlah blok kayu atau jisim blok kayu yang ditulis dengan nombor dan pemboleh ubah. Maksudnya ada nombor, ada pemboleh ubah. Misalnya, ni ada pemboleh ubah X. Ini ada nombor dengan pemboleh ubah iaitu X tambah 3. Ada nombor 1 pemboleh ubah. Ini pun sama. Okey, ini contoh-contohnya lah. Bila ada nombor, ada pemboleh ubah. Maksudnya ada nombor, ada huruf. Okey, kita panggil dia sebagai ungkapan algebra. Okey. So, cikgu harap semua faham apa yang cikgu terangkan ni. Okey, kita pergi tengok kepada contoh yang kedua. Okey, Yusri membeli 5 biji apple dengan harga X sen. Okey, so dia beli 5 apple. Satu apple tu harga dia X sen. So, kita tak tahu berapa sen. Okey, sebiji. Dan 8 biji oren. Okey, lepas tu dia beli 8 oren dengan harga Y sen. Satu oren tu harga dia Y sen. Okey. Tulis satu ungkapan algebra bagi jumlah wang yang dibayar. So, dia nak jumlah. So, bila jumlah bermaksud kita kena tambah lah. So, iaitu kita kena tambah 5 buah apple tambah dengan 8 buah oren. Okey. Tetapi dia nak harga. Dia nak harga berapakah jumlah wang. Jadi, so, kita akan buat ungkapan dia adalah 5 kita darab dengan X. Okey, X sen tadilah. Okey, kemudian kita tambah lagi 8 darab Y. Okey, so bila kita buat 5 darab X, kita tak payah tulis darab pun tak apa. Okey, darab kat tengah ni kita tak payah tulis. Ini tak payah tulis. So, kita nak ringkaskan dia, kita akan tulis 5X tambah 8Y. Okay, bila kita tulis 5X tu menunjukkan 5 darab X. 8Y tu menunjukkan bahawa 8 darab Y. Okay, so sekarang kita dah menghasilkan satu ungkapan algebra. Di mana ungkapan algebra ni ada nombor, ada huruf. Okay, so cikgu harap faham Okay, sekarang kita nak pergi kepada bahagian terakhir dalam video ni. Iaitu kita nak menentukan nilai ungkapan algebra. Okay, ini contoh yang cikgu ambil daripada buku teks. Okay, diberi X sama dengan 3, Y sama dengan 2. Cari nilai bagi 8X tolak 5Y tambah 7. Okay, kalau dapat soalan macam ni, very simple. Kita just ambil soalan dia, 8X tolak 5Y tambah 7. Okay, diberi X adalah 3. Jadi, kita masukkan nilai 3 ke dalam X. Maksudnya, X tu kita buat kurungan siap-siap. Kita masukkan 3. Kita gantikan X dengan nilai diberi. Okey, tolak 5. Y adalah sama dengan 2. Okey, buat kurungan. Letak 2. Tutup kurungan. Tambah 7. So, sebab 7 tak ada apa-apa. So, kita just salin semula lah. Okey, dan kita darablah. Kurungan tu menunjukkan darab. So, 8 darab 3 sama dengan 24. Tolak 5 darab 2, 10 tambah 7. Okey, tekan saja kalkulator. 24 tolak 10 tambah 7 kita akan dapat 21. Okey, so seperti yang ditunjukkan dalam buku teks inilah cara untuk menyelesaikan. Jadi untuk menentukan nilai senang saja kita just gantikan nilai yang diberi ke dalam pemboleh ubah dalam satu ungkapan algebra. Okey, kalau tadi itu soalan yang mudah, sekarang kita pergi kepada soalan yang susah sikit. Okay, dalam sebuah kelas, 1/3 daripada murid lelaki ialah
ahli KRS, manakala 9 orang murid perempuan bukan ahli kadet remaja sekolah. Jadi kita fahamkan soalan. Dalam satu buah kelas ni ada murid lelaki, ada murid perempuan. Okey. Dan dia kata 1/3 murid lelaki. Maksudnya 1/3 daripada murid lelaki adalah KRS. Okey. Okey, KRS. Okey. Dan 9 orang murid bukan ahli KRS. Perempuan pula bukan ahli. Jadi kita macam mana kita nak tuliskan untuk perempuan. Okey. Jadi tengok soalan dulu. Tulis satu ungkapan bagi jumlah ahli KRS di dalam kelas itu. Dia nak jumlah. Bermaksud jumlah ni mesti ada lelaki dan perempuan. So kita tak tahu bilangan lelaki ni berapa. Okey. So yang ni kita tak tahu bilangan lelaki ni berapa. So ingat tadi kita dah belajar yang tak tahu kita wakilkan dengan huruf. Okey. Jadi contohnya pelajar lelaki kita buat X. Pelajar perempuan kita buat Y. Okey. Tadi dia kata 1/3 daripada murid lelaki adalah KRS. Okey. So ahli KRS lelaki adalah bersamaan 1/3 daripada X lah. Okey. Maksudnya 1/3 daripada jumlah lelaki yang ada dalam kelas tu. Jumlah lelaki kita tak tahu, kita wakilkan dengan huruf X. Jadi, kita tak nak tulis darab tu, kita buat 1/3 X. Okey, itu untuk lelaki. Sekarang kita nak cari yang perempuan pula. Yang perempuan dia kata 9 orang bukan ahli KRS. Okey, so dalam satu kelas, kita dah buat tadi. Dalam satu kelas, jumlah dia adalah Y. Jadi, kita nak yang ahli, kita kena tolak yang bukan ahli. Yang bukan ahli, dia kata 9 orang. So, kita nak tahu yang ahli, kita kena tolakkan jumlah keseluruhan Y, tolak dengan 9 yang bukan ahli tadi. Okey. Jadi, bila keseluruhan tolak yang bukan ahli, maka kita akan dapat Y tolak 9 lah. Okey. So, Y tolak 9. Okey, itu adalah ahli. Jadi, bolehlah kita mencari jumlah. Jadi, macam mana kita nak mencari jumlah? Jumlah ahli KRS. Iaitu kita tambah lelaki dan perempuan. Iaitu 1/3 X tambah Y tolak 9. So, kita dah dapat satu ungkapan. Okey. So, kita semak jawapan. Okey. Katakan bilangan, apa yang diberi kat sini, katakan bilangan murid lelaki adalah X. Bilangan murid perempuan adalah Y. Maka jumlah ahli kadet remaja adalah 1/3 X. Okey. Maksudnya 1/3 daripada jumlah lelaki. Dan kita tambah dengan Y tolak 9 tadi. Kenapa kena tolak 9? Sebab 9 ni adalah bukan ahli. Okey. So, kita dah dapat jawapan. Sekarang kita pergi kepada soalan yang kedua. Jika kelas itu terdiri daripada 12 orang murid lelaki dan 16 orang murid perempuan, hitung jumlah ahli kadet remaja sekolah di dalam kelas itu. Okey. So, tadi kita dah dapat dah ungkapan. Sekarang dia beri soalan dia adalah lelaki berapa? 12, perempuan 16. Perempuan 16. So, dia nak tahu jumlah. Jumlah tu maksudnya nombor lah kan. So, kita ambil jawapan tadi yang kita dah buat tadi. Ungkapannya adalah 1/3 X tambah Y tolak 9. Kita just masukkan saja X tadi lelaki, Y perempuan. So, masukkan nilai X lelaki. So, X ni Y . So, masukkan 12 tambah 16 tolak 9. So, selesaikan saja. Yang ni kita boleh potong 4 tambah 16 tolak 9. Kita akan dapat jawapan. Okey, so sama dengan yang ni lah. 4 tambah 16 tolak 9 sama dengan 11. So, kita dapat jumlah ahli kadet remaja, iaitu yang kita tambah pelajar perempuan dan lelaki adalah seramai 11 orang. Okey, jadi itu adalah sedikit pengenalan kepada ungkapan algebra, di mana kita akan belajar lebih lanjut lagi dalam next video. Okey, so itu sahaja. Cikgu harap semua faham. Selamat belajar dan
buat latihan. Semoga ilmu yang diberi ini dimanfaatkan. Okey, Assalamualaikum.